Selanjutnya Yang Berhormat Rasa, silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut serta dalam perbahasan terhadap usul yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada tengah hari tadi. Sebenarnya apa yang kita buat pada petang ni, pada hari ini adalah ulangan kepada apa yang terjadi pada 23 Mac yang lepas. Saya nak merekodkan sekali lagi pantahan saya dan juga rasa tidak puas hati saya walaupun saya pernah sebutkan pada 20 Julai pada hari Rabu yang lepas ketika usul untuk membatalkan keputusan yang telah dibuat. Bagi saya, kerajaan yang ada pada hari ini apabila mengulangi sesuatu yang ketika itu Tan Sri Speaker pernah sebut unprecedented. Kali pertama kita terpaksa membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Dewan Yang Mulia ini dalam penggar yang sama. Jadi ini adalah sesuatu yang menunjukkan kerajaan tepuk atap yang kita ada hari ini bukan setakat ikut pintu belakang tetapi tidak menghormati keputusan yang telah dicapai dengan undian majoriti dalam Dewan Yang Mulia ini. Itu yang telah berlaku minggu lepas. Dan hari ini kita sebenarnya boleh menggunakan masa yang ada dalam perdebatan, perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk perkara-perkara lain. Contohnya kerajaan sepatutnya membentangkan kertas putih terhadap kos sara hidup. Jawatan kuasa jihad menangani inflasi sepatutnya membentangkan laporan interim mereka untuk dibahaskan, untuk sama-sama kita mengetahui apa yang terjadi dan apakah yang akan dilakukan kerajaan. Tetapi sayang, kerajaan tidak memberikan fokus kepada bahagian tertentu, bahagian tersebut yang mana menyentuh terus keperitan hidup rakyat. Tetapi kerajaan mahu tak mahu nak juga SOSMA ni khasnya berkenaan dengan Seksyen 4/5 dilanjutkan untuk 5 tahun lagi. Saya meneliti pembentangan daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri tadi yang mana sekali lagi mengatakan bahawa keadilan patut dilihat dalam skop yang lebih luas, keselamatan negara dan rakyat perlu diberikan, keselamatan negara dan rakyat kebanyakan perlu diberi keutamaan. Tak ada siapa yang menafikan kepentingan negara ataupun keselamatan negara. Kami di pihak pembangkang, kami menghormati kedaulatan dan sentiasa menjunjung keselamatan negara. Itu komitmen kami. Daripada apa yang kami buat, apa yang kami hujarkan, apa yang telah kami lakukan. Tak kira ketika kami menjadi kerajaan ataupun sebaliknya, keselamatan negara tiada kompromi. Cuma apa yang sedih adalah, janganlah gunakan alasan-alasan ini untuk meneruskan sunset clause ni. Kalau dah namanya sunset clause, kita kena faham. Parlimen Yang Mulia ini pada tahun 2012 telah menggariskan 5 tahun. 2017 dilanjutkan 5 tahun. Apakah pelanjutan ini kita nak teruskan 5 tahun dan setiap kali 5 tahun? Saya rasa itu bukan niat sebenar Parlimen. Sunset clause itu hanya terpakai untuk 5 tahun ketika itu. Dan dilanjutkan 5 tahun kali kedua. Dan janganlah kita menjadikannya sebagai satu tradisi ataupun amalan untuk kita terus dan meneruskannya setiap 5 tahun. Itu bukan cara dia. Saya nampak perbandingan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Dibanding dengan ISA 1960. Dibanding dengan Emergency Order 1969. Saya tak perlulah sebut tahun 60-an. Kita baru mencapai kemerdekaan daripada penjajah. Tapi kenapa kita masih nak bandingkan dengan situasi hari ini? Kita sepatutnya lebih matang. Keadaan kita lebih baik berbanding dengan ketika itu. Anasir komunis ketika itu tidak berlaku lagi, tidak wujud lagi. Janganlah gunakan alasan-alasan ataupun perbandingan yang tidak sewajarnya, yang sudah lapuk di telan masa pada ketika ini untuk menjustify ataupun untuk membolehkan usul ini diterima. Bagi saya, kita sepatutnya menuju ke hadapan, menuju ke arah untuk memastikan hak rakyat kita sama-sama kita tokong. Dan apa yang lebih mustahak adalah kita kena sentiasa ingat undang-undang substantif tetap ada. Tanpa SOSMA ni dilanjutkan 5 tahun,
penahanan 28 hari itu tidak akan terjejas ataupun tempang prosiding yang terpakai dalam penyiasatan polis dan juga prosedur undang-undang yang terpakai di negara ini. Banyak lagi Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah dan juga banyak lagi undang-undang tak kira dari segi substantif dan prosedur tetap berkuat kuasa dan terpakai di negara ini. Jadi untuk kita menangani ataupun berdepan dengan jenayah, kita boleh lakukan. Dan kita memang patut lakukannya. Yang Berhormat Menteri memberikan 2 contoh yang berlaku pada bulan Mei dan Jun. Saya tak nampak relevannya 2 contoh tersebut. Kerana Seksyen 415 ni masih berkuat kuasa. Sehingga 31 Julai ni. Itu petandanya apa? Ada ke tak ada ke seksyen ni, jenayah tetap berlaku. Jadi alasan yang ditegakkan itu yang ditegakkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri seolah-olah menegakkan penang basah sahaja untuk menjustify apa yang dibentangkan. Jadi kami di sini berdiri teguh untuk menolak usul ini sebagaimana yang telah kami lakukan pada 23 Mac yang lepas. Rasa boleh minta laluan sedikit. Ya, Teluk Intan. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya rasa 1 terpanggil minit. untuk bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Yang pertama tentang Sunset Cross tadi. Adakah Menteri yakin supaya ini merupakan kali terakhir tempoh SOSMA dilanjutkan? It cannot go on like this, endless forever. Yang kedua, apakah jaminan supaya apabila kerajaan melakukan kesilapan, tadi ada ahli parlimen bangkitkan mangsa, maka yang kena tahan jadi mangsa. Saya bagi contoh, the so-called defunct Tamil Tigers. Exco Kerajaan Negeri Saminaden ditahan 175 hari. Dan sekarang terbukti itu satu penahanan salah guna kuasa. Tetapi keluarga mereka, diri dia sekarang sudah menjadi mangsa daripada penyalahgunaan kuasa pihak berkuasa. Apakah jaminan dan ganti rugi yang bakal dibayar supaya justice is upheld, keadilan ditegakkan untuk semua pihak? Saya harap Menteri boleh beri penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Rasa. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Intan. Saya mohon masukan ucapan Yang Berhormat Teluk Intan sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Cuma saya nak ulas sikit kenyataan Yang Berhormat Teluk Intan tadi, apa jaminan kerajaan. Saya rasa kalau kita tukar kerajaan, Sunset Clause ini akan terus berakhir pada PRU yang, kalau rakyat nak tukar kerajaan pada PRU yang ke-15. Itu jaminan daripada pihak kami, Pakatan Harapan. Jadi sekian saja. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua atas lanjutan masa sedikit yang diberikan. Terima kasih.